Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita sambung kitab Qaulul Tam, masalah yang ke-54. Muka surat 52, Jawi. Rumi 36. Muka surat 36, Jawi, Rumi. Jawi 52. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Masalah yang ke-54, imam bertakbiratul ihram dengan kaifiat, dengan cara yang salah. Kata pengarang, jika imam mendatangkan dengan takbir yang salah, takbir imam tu salah, yang mana salah tu membatalkan sembahyang, yakni tidak mengikut kaifiat yang betul, tak ikut cara yang betul. Macam mana tak ikut cara yang betul? Seperti mana di antaranya telah diterangkan pada masalah 53. Apa? Oh, banyak tu lah. Semua tu macam mana yang salah, mana yang salah? Jika berkata, tengok masalah sebelum tu, Allahu Akbar, tak sah. Imam kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, okay, tak sah, tak boleh ikut imam. Allahu Huwa Akbar, tak boleh. Tu masalah dekat 53 tu. Allahu apa ni? Allahu Akbar, tak boleh. Allahu Ikbar, tak boleh. Mana lagi? Menambah huruf alif ba yang tadi lah. Lepas tu distasydidkan huruf ba, tak boleh juga. Allahu Akbar, tak boleh. Kabar, ba tu ada sabdu, dia letak dekat situ, tak boleh. Allahu Akbar, tak boleh. Ataupun Allahu Akbar, yang tadi tu tak boleh. Dikata masalah 53, itulah dia. Maka tiada harus, dengan maksud tiada sah. Makmum berimam dengannya, tak sah makmum ikut kat belakang. Dan jika seorang imam, maknanya dia dengar lah imam Allahu Akbar tu, yang salah tu dia tak boleh ikut. Dia tak dinamakan mufaraqah lah, sebab dia tak semayang lagi, baru nak takbir, dia panggil tak ikut lah. Kita tak panggil tak mufaraqah. Kata kalau macam tu dia mufaraqah lah. Tak, dia tak takbir pun lagi. Jadi namanya tak semayang lah, tak ikut belakang imam.
Dan jika seorang imam yang tidak dikenali, yang ni sebenarnya yang nak cerita ni. Dan jika seorang imam yang tidak dikenali, kat mana RNR? Tak kenal lah. Kalau imam kita kenal, tak termasuklah hukum ni. Dan jika seorang imam yang tidak dikenali halnya bertakbir dengan sir, ni cerita lain pula, bertakbir dengan sir, maka ia tidak harus berimam dengannya. Sir tu maksud dia tak baca langsung, tak bunyi langsung, ataupun kita tak dengar dia macam baca Fatihah secara sir. Iya, dia pun Allah Akbar, gitu. Sama macam dia baca, sama macam baca ketika sir tu perlahan lah. Ataupun mungkin boleh jadi dia langsung tak baca, ataupun tak bunyi, gerak bibir aja. Okay? Jika begitu, maka ia makmum tidak harus, tak boleh berimam dengannya. Ini biasa kat RNR lah. Ataupun dia datang lambat, dia tengok ada orang sembahyang jadi imam, tapi bukan imam masjid tu. Biasa jadi gitu lah. Dia angkat tangan atau bunyi slow gitu, slow je. Maka tak boleh makmum jadi makmum. Dengan maksud, kalau dia kenal imam tu dan imam tu okey je, imam tu boleh ikut. Itu maksud dia. Sebab dia tahu imam tu okey je, ataupun dia tahu imam tu baca perlahan, dia tahu, maka boleh ikut. Yang ni yang tak kenal. Dan berkata Imam Syafi'i rahmatullah, dan jika ia imam bersembahyang dengan kaum, dengan makmum tanpa ihram. Maksud tanpa tu tadilah tanpa ihram. Ini tanpa ni terus tak baca ni, kata Imam Syafi'i. Imam terus tak baca takbiratul ihram, tanpa ihram. Imam Syafi'i tak kata takbiratul ihram, Imam Syafi'i kata ihram aja, tanpa ihram, sembahyang tanpa ihram. Maka tidak sah sembahyang mereka, sama ada sengaja ataupun lupa. Tak sah imam, makmum yang ikut pun tak sah. Berkata Imam Nawawi, dikehendaki dengan ihram itu takbiratul ihram. Sebab dalam sembahyang mana ada ihram yang lain selain daripada takbiratul ihram, ya? Kerana ia tidak tersembunyi pada ghalibnya. Tak bunyi takbiratul ihram imam, tak bunyi takbiratul ihram. Dia kata kerana ia tidak tersembunyi pada ghalibnya. Ghalibnya takbiratul ihram, kebiasaannya takbiratul ihram berbunyi. Yang tak berbunyi ni Fatihah ataupun surah solat Zuhur, Asar, itu tak bunyi. Tak bunyi itu bukan maksud tak keluar. Kalau tak bunyi tak sah. Maksud tak bunyi itu makmum tak dengar sangat, itu maksud tak bunyi. Sembahyang rakaat ketiga, rakaat keempat, yang ini biasanya tak bunyi, dengan maksud sir, dengan maksud imam perlahan aja. Tetapi takbiratul ihram kuat, ghalibnya biasanya kuat. Tiba-tiba tak kuat juga, dan pula tu tak kenal dia tu siapa, maka dia anggap dia tak baca. Kalau kenal, dia tak, kalau dia tak baca, kita kenal dia ni, dia reti, itu tak apa, ikut walaupun kita tak dengar. Ini yang kita tak kenal. Bersalahan jika takbir ia imam dan meninggalkan niat, maka sepatutnya sembahyang mereka di belakangnya imam sah, kerana niat itu perkara tersembunyi seperti hadas juga. Dia bagi contoh. Nak faham yang tadi, faham yang ini. Imam tak niat, lupa niat, imam salah niat, tak, imam terlupa niat, tak niat langsung atau tersalah niat, maka imam tak sah. Makmum ikut kat belakang, makmum tak tahu, makmum sah. Imam tak salah sebab dia tak niat. Kenapa makmum sah sedangkan imam tak niat? Imam tak sah kerana niat itu tersembunyi. Memang niat tu jenis sembunyi, jenis tak boleh didengari, tu niat. Macam tu juga hadas kecil, hadas besar. Imam tak mandi wajib, makmum ikut, makmum sah, imam yang tak sah. Sebab hadas tu jenis sembunyi, tak ada tulis kat muka. Macam tu juga imam tak ambil wuduk, maka imam berhadas kecil.
Makmum ikut, makmum mana tahu? Makmum sah, imam tak sah. Sebab hadas kecil ataupun wuduk ni, ataupun hadas kecil ni, mana nampak? Jenis tersembunyi. Berbeza dengan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Itu memang ghalibnya jenis kuat. Allahu Akbar. Tiba-tiba tak bunyi. Tu tak begitu. Maka dianggap dia tak baca. Jika kita tak kenal dia. Kalau kita kenal, kita boleh anggap dia baca tu. Aku kenal dia. Mungkin hari tu dia sakit tekak ke apa. Tak apa, boleh ikut. Okay. Dan ini juga kita ada beberapa pendetailan lagi. Dia kata kat sini hadas dengan niat. Imam hadas dengan niat. Ada satu lagi yang tersembunyi, tapi imam tak sah, makmum tak sah. Dia macam tak adil lah sikit. Kalau macam tadi adil tak? Adil lah, sebab hadas tak nampak. Bila begitu imam sah, makmum sah lah, walaupun imam tak sah. Adil lah. Adil lah kita katanya. Patutlah benda tu tidak terzahir. Bila makmum tak tahu, takkan makmum salah. Dia macam tu juga air kencing, tetap dalam kitab kita. Air kencing ataupun najis yang ada dekat imam, sama ada baju ataupun pakaian ataupun badan imam. Yang mana najis tu tempat tersembunyi, ataupun najis tu ada kat pakaian tapi dah kering. Imam sembahyang, imam lupa kot. Maka imam sah, imam tak sah. Dia tahu dia tak sah lah, lepas sembahyang baru dia sedar. Imam tak sah, tapi makmum sah. Kenapa makmum sah sedangkan makmum ikut imam yang tak sah? Kerana najis, contohnya najis yang ada dalam poket, tak cicak dalam poket, air kencing yang kering ada dekat jubah imam yang dah kering. Dan kalau kita kata makmum tak sah, tak adil lah. Sebab benda tu je bukan jenis nampak, maka makmum sah, imam tak sah, sebab dia jenis tersembunyi. Tapi kalau najis tu ada tempat zahir, contohnya kat atas ni, walaupun makmum tak nampak, tapi tempat dia zahir. Kalau ada dekat tangan ni, kat sini, yang di luar, dia panggil zahir, maka imam tak sah, makmum pun tak sah. Walaupun makmum kata saya duduk sah hingga 10, memang dia nampak, tetap juga tak sah. Sebab najis tadi dia duduk dekat zahir. Dia kira gitu. Kalau najis tu duduk kat batin, dalam badan, dalam ni ataupun dalam poket, maka imam tak sah, makmum sah, sebab najis tadi duduk dekat batin. Okay. Ada satu keadaan yang walaupun ianya batin, imam tak sah, makmum pun tak sah, iaitu najis aqidah. Kapi. Dia tu kapi, ataupun dia tu perempuan, imam tu. Maka perempuan ni kita tersembunyi lah, kemaluan ni tersembunyi lah, tapi dia buat suara garau ke macam mana. Walaupun makmum tak tahu dan perempuan itu tersembunyi, sebenarnya perempuan mana sembunyi, boleh nampak lah. Maka makmum tadi tak sah juga. Satu. Yang kedua, najis akidah dengan ataupun imam khunsa. Satu lagi, imam khunsa muskil, dia jadi imam, makmum lelaki, tak sah. Makmum tak tahu, tak sah juga, walaupun khunsa tu jenis tersembunyi, kena selak baru tahu. Satu lagi, imam perempuan, makmum dengan imam tak sah, makmum dengan imam dua-dua tak sah, walaupun dia tersembunyi. Imam perempuan, imam khunsa, makmum dengan imam pun tak sah. Satu lagi, imam kapi. Jadi makmum, imam memang tak salah, makmum pun tak sah, walaupun dapat tahu setelah berpuluh tahun. Yang berlaku kat Aceh tu kan, yang snok apa, Abdul Ghafur, kau Ghafar nama dia, tukar nama tu kan. Dia menyamar jadi ulama. Orang apa? Belanda kan? Holland mana tah? Belah mana? Sweden, Holland rasa. Nama dia apa? Snokok. Nak sebut tak kerti. Tapi dia tukar nama dia Abdul Ghaffar atau Ghafur tu. Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar. Dia belajar Islam sampai jadi ulama. Asatizah semua belajar dengan dia. Setelah berpuluh tahun dia belajar. Akhir sekali dia balik ke negara dia, rasanya Belanda rasanya. Dia balik ke negara dia, dia buat apa? Dia buat isyihar. Rupanya aku sebenarnya mana Islam?
Aku belajar Islam untuk rosakkan Islam, aku belajar Islam untuk rosakkan balik. Jadi anak-anak murid dia ramai jadi liberal. Berpuluh tahun dia tipu umat Islam. Tak silap dekat Aceh. Memang cerita tu masyhur. Kita bukan nak cerita tu. Kita nak cerita kalau dia jadi imam, sembahyang belakang dia macam mana? Masa tu dah umur 70 tahun dah pakcik ni. Adalah sembahyang belakang dia dulu berapa kali? Tak sembahyang setiap kali waktu. Kira-kira ada dalam 200 kali kot sembahyang belakang dia. Ulama besar. Ada kot 200 kali. Kena qada 200 kali. Sebab kafir. Walaupun tersembunyi kafir tu. Tapi kalau bab najis pun jika tersembunyi, kalau bab najis jika tersembunyi makmum sah. Jika hadas tersembunyi benda tu, hadas kecil hadas besar, imam makmum sah. Yang ini walaupun tersembunyi makmum tetap tak sah. Kesian. Apa dia? Dia bagi tahu. Bila dia bagi tahu, dia pergi bagi tahu. Dah dia bagi tahu, makmum tahu. Kalau dia bagi tahu, ada dua kat sini. Yang pertama, makmum tadi sunat qada. Kalau makmum tu macam dah balik ke, dah tak payah, tak perlu. Sebab dia tahu selepas sembahyang. Kalau dia tahu dalam sembahyang tu, dia kena mufaraqah lah. Makmum tadi, dia masbuk ke, imam buat pengumuman, dia mungkin mufaraqah. Tapi dia memang dah tambah dah pun. Kalau waktu yang sama dia tak panggil qada lah, dia panggil sembahyang balik lah. Kalau waktu dah habis dia panggil qada. Ya. Itu kalau dia bagi tahu. Sebab pernah berlaku satu peristiwa. Imam berumur lah sikit. Ketika jadi imam, yalah bila berumur ni banyaklah organ yang dah loose. Kan? Dah lah guna hari-hari, tak jaga kesihatan pula tu. Bantai semua, makan semua, tak jaga kesihatan langsung. Kalau nak kencing, tahan kencing. Sampai gigil baru pergi kencing. Kata, lega. Lah, kalau buat gitu 20 tahun 30 tahun tak rosak grip tu, tak rosak apa stopper tak rosak benda tu, benda Allah tu lah yang grip ni, maka tak keluar air kencing. Bila dia keluar air kencing tu kan, dah pakai pula berpuluh tahun, tak jaga kesihatan pula tu, bantai je, minum je apa 3 in 1 lah, hantam aje. Tiba-tiba dia ambil wuduk, selesai tak ada masalah pun, dia lepas dia buang air, dia ambil wuduk, jadi imam. Masa sujud dia keluar, tak ada apa dah lah, macam mana nak buat? Terasa nyuk keluar, keluar ni. Tapi dia masih lagi 50-50 dalam hati dia. Masa tu sujud rakaat kedua dah, sembahyang subuh. Ini berlaku ni. Dia pun tahiyat lah dulu, tahiyat. Sebab dia 50-50, tapi terasa dah kuat kata zon dia, kekuatan kemungkinan tu memang. Kalau biasa kalau ada rasa mengalir gitu, memang keluar ni. Kena pula time sujud. Memang sesuai pun, time tu adalah organ tu yang mungkin pundi kencing ke apa, terkepit ke mana, terkepit ke tu, dia jadi keluar lah. Yang ada dekat saluran tu, saluran panjang. Jadi bila macam tu dia terkepit ke situ. Lepas tu betul ni. Sebab kenapa orang lelaki selalu kena tu penyakit tu? Dia tak panggil sil baul, dia tak panggil tu, dia tak panggil daimul hadas. Kenapa orang lelaki kena istibrak? Perempuan pun kena, tapi perempuan jarang kena sil baul. Sil baul ni air kencing tak berhenti keluar. Sebab saluran ni pendek. Saluran daripada pundi kencing nak keluar tu pendek. Jadi dia tak banyak sangat highway kona kiri kona kanan. Orang lelaki dia kok tu kok ni kok tu kok ni, kadang-kadang bila banyak sangat dia punya kona tu, dia kalau tak cukup momentum tu, dia akan duduklah kat mana-mana belah dalam tu. Bila kita gerak-gerak, lompat-lompat gitu gini jalan itik ke apa ataupun sujud ke, masa tu baru dia nak keluar. Tak banyak, bukan keluar ceng gitu basah. Itu bukan. Dia keluar setitik tak je, setitik je. Sering gitu dia keluar. Jadi bila begitu dia kata macam keluar tapi yakin keluar ni, bukan yakin, kuat rasa keluar ni, takkan nak check masa tu sujud. Dia pun duduk, dia sujud, lepas tu tahiyat akhir.
Lepas habis sembahyang tu, dia buat pengumuman. Saya rasa lebih baik qada semualah. Dia kata, sebab saya rasa saya kecing ni masa sujud tadi. Tak payah cakap benda yang tersembunyi. Belah gitu je. Ambil mic tu, bagi kat Iman dua ke siapa-siapa, engkau tolong baca doa. Kau balik. Apa hal tu? Ada hal. Balik basuh, ambil wuduk, qada, tak payah beritahu makmum. Satu jadi leceh lah, kata orang tengok, oh, imam kecing. Leceh lah. Macam mana lah apa benda ni. Kalau benda zahir lain. Kalau macam dia tak ambil wuduk ke, tak mandi wajib ke, nak cepat sangat jaga-jaga Allah, lewat lah ni, ambil wuduk nak kena jadi imam ni, terus pergi, lupa mandi junub. Mana buat pengumuman? Minta maaf, saya lupa mandi junub tadi. Allah lah, jeng minta maaf lah, qada lain. Tak baik lah, balik gitu balik cepat-cepat sebelum habis subuh. Sebab kalau habis subuh namanya qada, kalau masih dalam waktu dia tak panggil qada, dia panggil ulang balik, ulang semayang sekali lagi. Jangan kalau imam dia tak sokong nak tanam Allah macam hudud, ataupun dia sokong pimpin talik, ataupun imam tu dia pergi mulai pusam. Yo. Yo. Okey. Macam mana kalau imam tu dia kata tadi tak sokong hudud, ikut perarakan tai pusam. Yang ketiga apa? Menyokong pimpin zalim. Oh, power. Tak apa. Okey. Yang itu tak diambil kira. Itu masalah lain. Dengan maksud itu masalah kalau dia salah dosa, kalau tak salah tak dosa. Tu. Yang kita nak tahu, adakah perkara tadi menggugurkan iman? Adakah perkara tadi membatalkan Islam? Sebab kita cerita semayang jadi imam, kalau dia tu kafir, bila dia tu kafir, maka makmum kena qada kan tadi. Kalau dia tu tak kafir, dia tu fasik, tak kafir, dosa besar, maka makruh jadi imam, tapi makmum sah. Jadi imam, jangan makruh. Bukan jadi imam. Makmum berimamkan dia. Makmum mengimami dia. Bukan. Makmum berimam. Jadi makmum lah. Makruh. Jadi makmum makruh. Sebab imam fasik. Imam pakai rantai besar. Imam pakai seluar pendek. Time masuk kereta. Gitu. Imam keluar bandar. Tak pakai baju. Pakai mentang-mentang lah rumah dekat bandar. Dia tak pakai baju pun. Elak je keluar pergi restoran. Itu memang itu makruh. Okey, jika imam fasik, jika imam tu sehingga tahap hilang iman dia, dengan maksud hilang Islam dia, maka kafirlah. Kat situ 3 perkara tadi. Dalam masalah 3 perkara yang membatalkan iman, dia perkara yang i'tiqad. Orang yang, kita ambil contoh hudud dulu. Orang yang dia kata dia tolak, ada 2. Satu dia panggil tolak pelaksanaan. Yang kedua tolak hukum. Beza. Tolak hukum, ya kufur. Ijma' ulama. Nak tak nak kena beritahu. Tolak hukum. Memanglah tolak hukum Quran. Bukan tolak hukum. Tolak alif lam mim, tolak alif aja. Aku tolak alif tu. Alif tu bukan ayat Quran. Lam mim. Kenapa tak baca alif? Alif tu bukan ayat Quran. Dah kafir lah. Ini kan pola. Sedangkan alif lam mim tu hanya Allah je yang tahu maksud dia. Entah maksud apa, kita tak tahu. Yang tak tahu maksud pun, tolak satu pun kufur. Okey. Alif lam mim. Lebih lagi tolak hukum. Okey. Jika dia tolak hukum, ya, kufur. Maksudnya dia kata tolak hukum lah, itu bukan hukum Islam, itu bukan tolak hukum. Tapi kalau dia tolak perlaksanaan, aku tak tolak hukum, terbahagi kepada 2. Dia macam semayang juga. Orang yang tolak semayang, maksudnya semayang tak wajib, semayang lebih waktu, semayang subuh tak wajib, kufur. Tolak. Kalau dia bukan tolak hukum, dia tolak perlaksanaan. Kenapa kau tak buat? Malah tu pelaksanaan tu. Kenapa tak buat hukum hudud? Bagilah alasan. Kerana tidak sesuai lagi, kerana masyarakat majmuk. Macam-macam lah alasan. Tu dia kata tu, macam dekat Madinah dulu bukan masyarakat majmuk, masa buat dulu. Masyarakat majmuk lah masa buat tu. Kerana kita perlu memahamkan dulu
masyarakat tentang hukum itu, baru boleh nanti masyarakat akan hukum lain tak payah tahu masyarakat pandai pun, terus buat aja, tak kisahlah. Okey, kita bagi pada dua. Jika dia tolak pelaksanaan buat tu, dia buat tolak, tengok jika benar hujah dia tak berdosa. Jika sekadar nak kona aja, dia berdosa, fasik lah kat situ. Maknanya jika begitu sah. Sama ada imam fasik, dia tolak tu kerana saja dia bukan tu, dia saja je dia menggunakan alasan, maka dia fasik, maka sah lah, fasik sah. Kalau alasan dia tu benar, kerana apa tu benar, maka dia tak ada masalah lagi lah, tak ada masalah. Yang tak boleh tolak hukum. Macam tu juga sokong pemimpin zalim. Sokong pemimpin zalim tak bermakna kufur, tidak. Maka kat situ fasik. Bila fasik, makruh. Bila sebut makruh, sah, jadi makmum. Satu lagi apa? Sama tadi Ustaz. Perkara yang membatalkan iman dalam kitab Kifayatul Muhtadi, kita akan masuk nanti, banyak ada sebut, rasanya ada 30 perkara yang membatalkan iman. Maksud membatalkan, perbuatan yang membatalkan iman. Iman ni benda dalam. Iman ni benda dalam. Bila dia benda dalam, nak kata dia tak beriman, nak tarik atau nak hukum dia kafir atau tidak beriman, tak boleh, sebab benda dalam. Perkara dalam. Jadi kita cuma tengok luar. Jika yang dia buat kat luar tu sungguh memang tak boleh nak takwil lah, memang rosak iman, tak boleh nak takwil lah, maka kufur dia. Kita kena hukum dia kufur. Sebab tak boleh buat apa dah. Pergi ambil lidah gitu, buat gitu, ambil kelapa pecah. Tak boleh nak tolong dah. Entah tak boleh entah. Lepas tu ada berhala pergi sembah. Berhala pakai kain kuning, kain apa? Pakaian ibadat, bukan ibadah. Ritual tu, sebut ibadah tak boleh. Pakaian ritual tu memang tak boleh nak tolong dah. Jangan kata gitu, entah mungkin tak boleh tolong dah. Barulah kita hukum dia zahir, terlalu zahir lah. Tapi kalau dia lalu ke perarakan, ikut perarakan, dia tengok apa bagi tu. Ikut ni kenapa? Alah, kita nak jaga hati orang gitu gini. Tengok pula apa yang diikut tu, adakah budaya ataupun agama? Ritual agama. Kalau budaya tak apa. Kalau agama tak boleh. Bila tak boleh, ikut juga tak batal iman. Sebab iman benda dalam, tak boleh mudah gitu. Ada dua. Bila dia ada dua, kita tengok dulu kenapa ikut. Kerana membesarkan, kerana anggap dia Tuhan, kerana kata dewa apa tah? Dewa tu dewa ni ke? Bukan. Alah, seronok ramai-ramai. Follow lah. Kan ada budak-budak tu, ada gambar, ada video orang bagi. Budak. Budak. Maksudnya belah-belah tahun. Perempuan. Dia dapat video tu. Nak sebut benda tu macam tak sesuai pula. Dia sebut lah bahasa yang tengah berjalan tu. Lepas tu dia gelak. Dia macam seronok pula. Budak ni. Okey, kenapa? Seronok. Dia kat situ, dosa fasik, dosa besar memang dah ada dah. Memang tak boleh lagi dah. Cuma adakah batal iman? Tak, batal iman dalam. Tak tahulah dia menganggap apa. Dan biasanya orang ikut tu, dia tak anggap tu Tuhan. Dia adalah dia punya udang di sebalik batu. Nak bagi nampak lebih terbuka lah, bla 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 gitu. Maka dia jadi imam. Tak sampai tahap, dia semua fasik aja. Dosa besar tak sampai, maka sah je jadi makmum. No problem. Jadi dari segi itu kita nahkumu bizawahir. Kita berhukum yang zahir. Yang batin wallahu yatawallas sarair. Yang batin serah pada Allah. Kita tak disuruh untuk korek hati orang. Tengok zahir sehingga tak boleh nak tolong dia dah. Tak boleh ni kalau duk main sembah berhala gitu. Habislah ni, habis. Pernah jadi satu cerita, satu peristiwa tak lama juga. Dia kahwin, dia perempuan. Dia lelaki perempuan. Dia perempuan, dia kahwin dengan orang kafir. Yang macam orang kafir lah. Tak ingat sing ke apa, orang kafir. Maksudnya orang kafir tu masuk Islam lah. Asalnya kafir masuk Islam. Sebab tu tak berapa digalakkan lelaki baru masuk Islam, perempuan Islam tak apa galak. Walaupun boleh. Yang digalak lelaki Islam macam kita, kahwin mu'alaf. Bagi cari je. Orang Islam kan dia. Islam kan. Itu digalakkan.
Kemudian dia pergi rumah mentua lah kita panggil kan, mentua kapil lagi. Lepas tu ada ritual tertentu macam sembah-sembah tak sembah gitu, macam sembah kaki macam mana dah, macam sembah lah, sembah manusia, kerana ibu bapa seperti Tuhan. Adalah cara dia macam mana, macam ni ke macam mana tak tahu, adalah cara dia kan. Orang habislah dia, elok-elok suami dia Islam, dah masuk Islam, lagi dia pula jadi sabar dulu, dia buat tu belum jadi kapil lagi, walaupun dia nampak macam sembah. Sebab kenapa buat? Tak tahu nak buat apa. Habis lelaki kat sini ada, tak baru nak kenal orang buat, kita buat juga. Dia pula tak apa nak mengaji contoh kan. Maka tak boleh kata berdosa je dah, pastilah. Yang tak dibenarkan tu pasti dosa tu pasti. Cuma jangan, tak boleh nak kata kufur. Sebab kufur batal iman bukan senang. Bukan senang. Dia sehingga zahir tak boleh nak ihtimal istilah. Tak boleh nak takwil lagi, habis. Tapi selagi boleh takwil, tak boleh kata dia hilang. Bila hilang Islam. Bila kita kata dia masih lagi Islam, boleh jadi imam. Boleh dengan maksud sah, tapi makruh. Dalam kitab-kitab dulu dia ada sebut imam yang beriktikad Allah kat langit. Ada, sama je sebenarnya hukum dia. Berarti Allah di langit, begitu gini-gini, tak boleh jadi imam. Kalau i'tiqad Allah kat langit, terbagi pada dua. I'tiqad sampai kufur, Allah duduk kat langit, kat arash, ada kursi kan, duduk kat kursi. Kadang-kadang duduk bawah, kalau lengah-lengah baring. Gitu kot. Dia kata imam i'tiqad gitu, tu i'tiqad kufur tu. Tapi tak boleh, macam mana? Selagi boleh takwil. Maksudnya duduk yang layak kot, dia kata. Duduk yang layak, berdosa besar, fasik. Adakah duduk yang layak? Allah tu duduk Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tu duduk tapi duduk yang layak. Dia kata gitu. Dia kata, imam kata duduk yang layak kot. Bila kata gitu, fasik, dosa besar. Maka jadi makmum boleh dengan maksud sah. Dosa memang dosa, mana boleh, mana ada duduk yang layak. Cuma kalau dia kata duduk betul macam kita duduk atas kursi. Kan ada kursi. Kan kita baca ayat kursi. Kan semua ada kursi. Duduk gitu. Duduk. Ada punggung? Ada. Itu apa kata Tuhan gitu. Pelik. Yang itu tak boleh. Yang itu memang makmum tadi memang tak boleh ikut. Jadi kata imam tu macam mana tu? Dia kata tangan yang layak, duduk yang layak. Yang layak aja. Maka fasik, dosa besar. Jadi makmum boleh lagi tapi makruh. Elok tukar imam. Tukar apa dah? Ulama. Kena satu lagi. Takkan satu je. 55. Last satu lagi. 55. Sempat ke tak ni? Imam membaca perlahan dalam sembahyang nyaring. Ni sama macam tadi. Imam baca perlahan. Jika imam membaca Fatihah dengan sir, yang tadi takbiratul ihram, yang ni Fatihah, sebenarnya rukun qauli 2 tu yang kuatnya. Allahu akbar. Yang kuat. Lepas tu Fatihah. Tu yang kuat. Jika imam membaca Fatihah dengan sir, perlahan, tanpa suara, makmum kata tanpa suara, hakikatnya tak tahu ada suara ke tidak. Mana tahu imam kat depan. Cuma makmum tak dengar suara. Pada sembahyang apa ni? Pada sembahyang jahriyah, sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang maghrib 2 rakaat awal, sembahyang isyak 2 rakaat awal. Itu maksud dia. Kalau sembahyang zuhur memang tak dengar. Yang tu tak apa. Jika imam membaca Fatihah dengan sir, makmum tak dengar suara imam. Yang semayang tu semayang subuh, maghrib, isyak. Walhal ia seorang tidak dikenali, sama macam tadi syarat. Dekat RNR lah juga ni. Sebab tu jangan suka-suka je pergi semayang jemaah tu, pakat-pakat pergi. Kalau nak pergi jadi makmum pada semayang dekat RNR, pastikan kena tahu ilmu ni. Bukan tak boleh, baguslah daripada semayang asing kan. RNR kan tengok asing tak comel tak. Sana semayang. Padahal sama-sama jamak, sama-sama qasar. Patut tanya, jamak qasar? Zuhur asar, jom. Ataupun maghrib isyak, jom. Barulah nampak ni, ini tak sana. Dari segi bagus adalah, tak ada masalah lah 55 ni. Tapi kalau nak ikut juga, dia kena tahu masalah 54-55. Supaya lepas jadi, dia boleh buat sesuatu. Bila imam tak boleh ni, dia mufarakah lah. Jika imam membaca Fatihah dengan sir pada sembahyang jahriyah, yang tadilah 3 sembahyang, walhal ia seorang tidak dikenali, kita tak kenal dia, niscaya tidak sah sembahyang. Tak boleh jadi imam di belakangnya, berimam dengannya, kerana pada zahirnya ia seorang yang tidak pandai membaca dengan baik.
Ummi. Dia adalah silap tu. Dia adalah baca Fatihah yang sebab tu dia tak kuat. Kalau dia baca kuat, orang tahu dah dia salah. Orang tahu dia salah. Jadi dia baca perlahan. Baca perlahan tu maksud macam baca, padahal sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, baca perlahan apa? Kuatlah sikit. Dah pula tu kita tak kenal dia, kita makmum tak kenal dia, maka kita kena menganggap dia tak pandai baca, sebab tu dia baca perlahan. Ummi ni salah sebut. Kerana kalau ia baik bacaannya, kalau bacaan dia okey, baik tu bukan sedap, okey, tentu sekali ia membaca dengan nyaring, dengan jahar, dengan kuat biasa tu lah. Kerana tepat dengan masa dan waktunya. Tak, memang kena kuat pun, kenapa dia tak baca kuat? Jadi ditanggung imam tu salah makhraj, imam tu tak pandai baca Fatihah sehingga salah makhraj, tak erti nak sebut makhraj huruf, salah sehingga salah Fatihah sehingga tajwid lintang pukang, kena sangka gitu. Sangkaan tu boleh ke sangka imam gitu? Boleh, kerana dengan alasan yang kuat, iaitu telah terzahir alasan itu. Zahir itu maksud sepatutnya baca kuat, dia baca pelan, zahir sangat dah nampak. Maka dengan sebab tu makmum tak boleh. Cuma tak boleh jadi imam. Cuma ini secara umum. Adakah wajib mufarakah terus? Tak wajib mufarakah, boleh sembahyang. Demikian dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itulah kata Imam Syafi'i. Tetapi jika ia berkata selepas selesai salamnya, imam berkata lepas sembahyang, maknanya boleh ikut lagi. Imam macam slow, mufarakah ke? Mufarakah lah. Tapi boleh tak nak ikut? Boleh, ikut sampai habis. Boleh ikut sampai habis. Lepas tu, lepas salam, imam kata apa? Saya sengaja membaca dengan sir. Saja je baca perlahan. Saja je baca perlahan. Ada kaya tu. Takkan tiba-tiba dia kuat. Saja je baca perlahan. Kuat pula. Macam Fatihah aku baca slow. Dia bisik jugalah. Saja je baca perlahan. Saja je. Dia kata gitu. Aku reti baca saja je. Tekak tak berapa. Dia buatlah alasan apa pun. Maka para makmum tidak wajib ulang sembahyang. Mereka lagi dinaskan atasnya di dalam kitab Al-Um. Kitab terus. Pengarang kita ambil kitab terus. Jangan main. Kita tak pernah tengok. Tengok tak pernah, jangan kira baca. Dan diihtimalkan, ni kitab unggul lah, kitab nombor 1 lah, Imam Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i yang paling unggul. Dan diihtimalkan, ditanggungkan, disangkakan, diagakkan bacaan perlahannya itu supaya mengharuskan orang lain mengikut. Kenapa dia kata gitu? Maksudnya boleh ikut lah, tapi dia slow kan. Tapi kalau imam tadi tak cakap apa-apa, makmum tak tahu lah. Imam balik belah, makmum tadi kena kotak. Asalnya bila gitu ada risiko lah. Gitu ada risiko. Imam sepatutnya baca kuat, dia tak baca kuat Fatihah. Maka makmum tadi berisiko. Jika lepas sembahyang dia tanya imam atau imam bagi tahu, aku saja je, aku okey je baca saja je, maka makmum tak payah qada. Jika imam tak bagi tahu atau makmum tak tanya, wajib qada. Jadi jangan suka-suka. Jangan suka-suka jadi imam dekat RNR. Kalau nak jadi imam, jangan suka-suka jadi imam. Jangan suka-suka jadi makmum dekat mana-mana orang kat RNR. Sebab nak jadi imam ni, dia boleh dengan 2 cara. Yang pertama pandai, reti. Yang kedua berani, walaupun tak pandai. Sebab ada orang jadi imam, pandai. Maksud pandai tu ada ilmu, tapi tak berani ada, berlambak. Ilmu Masya Allah, kitab tu dalam kepala, syarah bukan main. Jadi baru ke depan tengok kaki dia gitu, apa saya jubah bergerak ni baca ni. Gitu. Lutut dia tak boleh. Ini kisah benar ni. Lutut dia tak boleh. Dia jadi gitu. Kaki tu. Suara dah jadi dah jadi lain dah. Jadi begitu. Ya. Tapi ilmu Masya Allah, syarah sikit, rukun semayang 13 rukun semayang, kena 13 jam baru boleh syarah. Oh, hebatnya dia. Tak payah tengok kitab, ilmu banyak, tapi tak ada dolak. Tempat saya ngaji dulu,
Kelantan ni dia kata tak ada dolat. Bahasa Melayu daulat. Nak baca khutbah, nak jadi imam, nak berhadapan dengan orang jenis-jenis gitu, nak mempengerusikan mesyuarat kan mesti pengerusikan dia kena cakap kan. Tak ada dolat tak boleh. Nak cakap apa? Nak cakap apa ni? Kita nak bincang ni, nak buat bilik air, nak buat tile kat belakang ni. Nak mesyuarat nak pakai duit apa? Baru nanti jadi pengerusi. Nak cakap apa? Nak cakap apa? Tak boleh, tak ada dolat. Dia jadi blank gitu. Gitu lah, nak jadi imam tu lupa. Baca Fatihah pun lupa. Makmum kena tegur lah, Fatihah salah tu. Pelik tu, tukar ayat tu. Jadi lupa. Nak naik khutbah. Lepas tu sampai kat tangga, duduk. Serban kepiah habis tutup mata dah. Macam Sudin, senggugut terus kena. Cari mana ni imam ni. Mana imam tak naik-naik. Tadi nampak dah ambil tongkat naik. Mana imam ni? Rupanya dekat tangga yang ketiga. Rebah di tangga yang ketiga. Dia senggugut datang dah. Dia tak ada daulat dia panggil. Tak ada daulat. Tak ada daulat. Yang kita panggil daulat tu, aku daulat tu. Tak ada. Nak cakap tak apa. Dia tak semua orang boleh. Ilmu banyak. Tak boleh juga. Ada orang tak ada ilmu, tapi dia berani je. Macam nak sama juga, tengok darah sembelih. Ada. Gini. Tak pergigil, duk gigil gini. Dia kata selama ni dia buat korban, orang sembelih, tak apalah. Kali ni dia nak lembu seekor, ada duit sikit, takkan nak suruh orang sembelih juga. Aku sembelih sendiri. Berani. Bila pegang pisau duk gini. Habis. Tak gigi. Ambil orang lain lah. Suruh orang lain lah. Tak ada daulat. Dia ni orang baik. Nak melukakan hati orang pun jarang-jarang. Ini kan pula nak melukakan lembu. Lagilah kesiannya Allah. Dia tak berani, tak ada daulat. Ada orang ilmu, ya tentu ilmu banyak, tapi tak ada daulat. Ada orang tak ada ilmu, tapi berani. Dia je ke depan. Itu yang jahanam tu agama. Dia duduk depan. Bantai aja. Aku berani apa? Mandi jenazah berani. Boleh Allah. Terbalik gitu, terbalik ke orang. Habis menggelupah. Ini juga kisah benar. Habis menggelupah kulit. Kita pegang beraluh lah, ada kehormatan lah apa jenazah ni. Dia main terbalik gitu. Ambil paip masuk. Kata tak boleh ni, nanti kalau keluar tai masa kapan kena basuh balik. Masalah kerja aku. Dia ambil, dia masuk kat dalam tu, keluar habis najis sampai dalam perut. Apa ni? Berani, tapi ilmu tak ada. Ada? Habis, jahanam, berdosa, habis semua. Gitu. Memang kasar dia buat. Sebab apa? Dia ada keberanian, tapi tak ada ilmu, tak ada. Tak boleh. Sama juga jadi imam. Tak boleh. Dia kena ada daulat. Dia kena ada. Jadi bila macam tu, hati-hatilah kita dalam bila kita pergi ke tempat yang agak apa, tak kenal orang. Setakat nak jadi imam dekat R&R, orang mana kenal aku, timpa janggut sikit. Ada janggut sikit, orang tengok okey ni, orang pakai piah, okey ni janggut ada pakai piah, okey jadi tu. Ikut padahal dia tak ada ilmu pun, tapi berani. Lepas tu sembahyang kat belakang. Lah kali tak bunyi, tak gitu, tak gini, tak semua. Kena perhati. Bila kita Allahu Akbar, kalau sembahyang tu yang kuat lah. Kalau sembahyang tu Zuhur tak apa. Okey, dia baca. Okey, teruskan. Tak boleh ni, mufaraqah. Gitu. Tak bunyi ni. Nak ambil risiko ke tak nak? Ambil risiko lah, malah ambil risiko. Bila ambil risiko, sembahyang lagi. Lepas tu, jap. Pegang. Asal baca slow tadi. Dia cakap apa? Tak confident lah. Tak confident. Kau tak confident, aku lagi tak confident. Qadha aku sembahyang atau ulang balik. Ataupun boleh saja je. Tak tahu pula ada orang kat belakang. Tak perasan. Kita baca lah perlahan aja. Okey. Baca okey. Try baca. Tak payahlah test. Boleh? Tu. Habis. Cukuplah. 56 takbir. Yang ini menarik. Yang ini paling rare. Bukan tak ada. Jarang dekat kitab-kitab Melayu yang membincangkan tentang takbir dalam solat jenazah. Solat jenazah ada masbuk tak? Masbuk? Ada. Terkata nak akan datang. Rugi kalau akan datang tak datang. Sebab tak ada. Cari kitab besar. Kita Arab je cari ada.
Kitab Melayu tak ada. Bukan tak ada, tak jumpa. Tak boleh kata tak ada. Tak pernah jumpa kitab. Cari kitab Melayu, tak jumpa. Dalam masalah masbuk takbir jenazah. Masbuk takbir jenazah. Huish. Mana ada rukuk? Macam mana tu? Akan datang. Tangguh dulu. Masalah 56. Kita akan datang masalah 56. Sudah yang tasbih kafarah. Syahadu an la ilaha illa anta